Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, seberang Perai. Dan sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Jadi selamat menyertai program saya ini, bagaimana bercakap dalam bahasa Inggeris. Jikalau ayatnya sebegini. Bolehkah kita belajar bahasa Inggeris melalui atau dengan bahasa Melayu? Bagi saya tidak mustahil. Hanya kita panggil switching. Okey, kita switch dari bahasa Melayu, kita switch ke bahasa Inggeris. Ataupun dari bahasa Inggeris kita switch ke bahasa Melayu atau bahasa Cina atau bahasa yang lain. It's not impossible. Tidak salah dan tidak mustahil. Boleh. Kita boleh sebenarnya menggunakan bahasa utama kita, bahasa lidah kita untuk belajar bahasa yang lain. Jadi bagi kalian yang perlu berkomunikasi atau menulis contoh email, contoh report, contoh minit mesyuarat, contoh nota-nota semasa mesyuarat atau semasa forum, semasa menghadiri seminar. Cara ini terbaik. Cara ini sangat baik. Sebab kita dengar dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu dan kita terjemah. Selepas kita dengar, kita pusing dan kita terjemah. Atau kita boleh contohnya seminar itu menggunakan bahasa Melayu, okey, atau bahasa Inggeris, okey. Jikalau kita ambil catatan, mungkin dari catatan kita ingin bertanya atau membalas, maka kita masih boleh menggunakan. Ya, kita dengar dalam bahasa Inggeris memang, tapi mungkin kita perlu membalas, menyoal dalam bahasa Inggeris. Jadi, okey kalau begini, di mana kita boleh tulis ataupun kita fikir ayat itu dalam bahasa Melayu dan kita switch, kita menterjemah ke bahasa Inggeris dan kita bertanya, membalas, menyoal dalam bahasa Inggeris. Tidak mustahil, boleh dipelajari. Dan untuk pelajar-pelajar lagi baik. Jikalau kamu disuruh menulis karangan, saya rasa dari segi isi karangan, saya rasa kamu tidak mempunyai masalah menulis isi. Hanya masalah kamu dalam bahasa Inggeris bagaimana menyampaikan karangan itu sahaja. Jadi boleh, asal kita ada isi bahasa Melayu, kita boleh terjemah seperti ini, switch to English. Jadi soal isi itu tidak menjadi masalah. Kita memang ada isi, hanya kita tidak dapat menyampaikan dalam bahasa Inggeris sahaja. Jadi asal kita pandai bahasa Melayu, karangan, kaedah menulis, kita terus menterjemah kepada bahasa Inggeris. It's okay, boleh. So hari ini kita belajar ini dua. Dan sebelum saya bermula, saya ingin update kita semua, mengemaskinikan perkembangan terbaru. Seperti kita sedia maklum, buku kedua saya, Dr. Lee's Meta Grammar Level 2, memang sudah siap, semuanya sudah dihantar ke kilang. Tetapi sejak dari 13 hari bulan Disember mereka mengambil buku soft copy saya. Sampai hari ini belum menghubungi saya lagi, dan belum lagi menghantar sampel untuk saya. Sebab mereka berkata mereka akan mencetak sebuah sahaja. Tunjukkan kepada saya, biar saya memeriksa semuanya
Dan selepas itu apabila saya memberi kelulusan, mereka akan mencetak dalam jumlah yang lebih besar. Jadi hari ini sudah tanggal 22, tetapi masih belum saya dengar apa-apa daripada mereka, dan saya sabar menunggu sebab saya bukan pelanggan yang hanya satu. Kilang Pencetak mempunyai banyak pelanggan. Saya hanya seorang daripada pelanggan-pelanggan mereka. Jadi saya tunggu dulu. Apabila mereka hantar buku kepada saya akan memeriksa, memberi kelulusan, dan mereka akan mencetak. Tapi memang buku ini sudah dihantar ke kilang. Kita hanya tunggu. Dan ini sudah habis. Buku ini ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Bahagian penerangan dan bahagian nota. Jadi senang sedikitlah untuk setengah-setengah orang yang ingin menerima penerangan dalam bahasa Melayu. Dan saya buat dalam Inggris juga. So ini juga sebabnya mengapa buku yang kedua itu memakan masa 1 tahun. Sebab saya mesti menterjemah setiap bab. Dan buku kedua ini mempunyai 40 bab, 40. Jadi makan masa yang lama. Tetapi bagaimanapun buku ini pun sudah siap. Okey? Dan buku ini buku yang kedua berwarna ungu, purple. Dan untuk makluman kalian, level 1 masih ada stok. Jikalau kamu ingin mempunyai satu koleksi dari buku level 1 hingga level 7, sekarang boleh buat tempahan. Kamu boleh memesan melalui WhatsApp 019 7878 299, dan bukunya sama, level 2 sama, hanya latar belakang di sini dari biru ke ungu, purple color. Itu sahaja sebab saya rasa tidak payahlah ada banyak pattern-pattern, sebab sirinya sama juga. Sampai ke 7 pun begini sahajalah. Okey? Baiklah, ini kursus baru untuk 2022 bulan Januari. Minggu depan, minggu hadapan, saya akan WhatsApp kepada kalian tentang kedua-dua kursus ini. Jadi sesiapa yang ingin menyertai, bolehlah terus memberi saya nama kamu. Kursus yang pertama, pemahaman, dan fokus kepada pemahaman dan penulisan. Jadi di dalam kursus ini saya akan ajar kamu pemahaman vocabulary, iaitu kosakata, grammar, dan struktur ayat, struktur semula ayat, panjangkan ayat lah, tentang ayat-ayat. Dan kursus ini diadakan setiap hari Isnin. Maksudnya 1 minggu 1 kali, ya. 1 minggu 1 kali, pukul 8 hingga 9.15 malam. Dan kursus ini akan bermula pada 17 hari bulan Januari 2022. Kursus yang kedua ialah kursus percakapan tahap permulaan. Untuk sesiapa yang ingin mempelajari kaedah menterjemah, fikir dalam bahasa Melayu, cakap dalam bahasa Inggris. Okey, seperti ini. Caranya seperti ini. Memang dalam kelas kita adakan dialog juga. Okey, perbualan di antara 2, antara 3 orang. Dan kita gunakan bahasa Melayu untuk belajar bercakap Inggris. Kelas ini setiap hari Selasa pukul 8.30 hingga 9.30 malam. Dan ia akan bermula pada 18 hari bulan Januari 2022. Okey? Baik. Setakat ini sahajalah. Jadi jikalau kamu ingin menyertai kursus, ingin memesan buku pertama ini dan kedua, silalah WhatsApp kepada saya. WhatsApp kepada saya dulu. Jadi apabila
buku yang kedua, yang ingin membeli buku kedua sama juga, sila WhatsApp kepada saya. Jadi apabila segala-galanya oke, saya terus WhatsApp kepada kamu. Oke? Baik. Di sini kita boleh lihat dalam bahasa Melayu. Contohnya, gaji asas saya tidak banyak atau tidak tinggi. Tetapi saya ada commission, saya ada allowance. Jadi dalam bahasa Inggris sekarang, bagaimana kita bercakap? Gaji asas, basic salary. English dan BM dia ada terbalik sedikit, opposite. So, dalam bahasa Inggris asas gaji. So, basic itu asas. Gaji ialah salary. Saya tidak. Oh, so saya ke depan. My basic salary. Tidak is not. Kalau banyak saya gunakan much. Kalau tinggi saya gunakan high. You see ya kelas? Much. Much ialah banyak tak boleh kira. Many ialah banyak tetapi boleh kira. Dalam bahasa Inggris, money itu tidak boleh kira. Oke? Money tidak boleh kira. Is an uncountable noun. Bila money boleh dikira, apabila kita pecahkan kepada duit shilling ataupun wang kertas, maka itu boleh dikira. Tapi money itu satu jumlah, tidak boleh kira. So, much tak boleh kira, many boleh kira. Okay? Untuk gaji kita boleh cakap tinggi juga, gajinya tinggi, gajinya banyak, is okay. For English is okay. Gaji tidak banyak, in my salary is not much or is not high, okay, tiada masalah. Tetapi but, saya, I, ada, have. Okay, commission sama juga, commission hanya ejaan, tidak bersama, tidak sama. Dan and, allowance, English allowance. Dalam bahasa Inggris, kalau ada CE kita sebut as allowance. So itu dia. Okay, my basic salary is not much or is not high, but I have commission and allowance. Dan ini pernah ramai juga yang menghubungi saya tentang kegagalan dalam bahasa Inggris. Jadi saya fikir mungkin saya ajar kamu cakap dalam English bagaimana. Saya gagal dalam bahasa Inggris. Saya gagal, so I. Yang ini gagal, kita mesti tambah ed. Mengapa? Sudah gagal. Keputusan sudah keluar. Jadi kita mesti guna masa lalu. Failed, past tense. I failed my English. Kalau dalam bahasa Inggris, kita tidak sebut dalam lagi. Not I fail in my English, I fail my English. Okay? So, oleh itu ialah so. Terpaksa maksudnya have to. I have to. Have to ialah terpaksa. Have to ialah terpaksa. Untuk I, you, we, dan they. Kalau he, she, dan it, has to. Has to. Terpaksa, okay? Mengulangi, repeat. Kertas peperiksaan ini, this paper. Okay, so saya gagal dalam, tapi English, I fail my English. Saya tidak cakap I fail in my English, no. Okay, oleh itu kita English cakap so. Terpaksa have to, I have to. Kita tak boleh cakap so have to, tak boleh. So I have to, of course.
Selepas ini saya akan pendekkan dan tunjuk kepada kamu ini lebih miring kepada formal, secara menulis atau formal. Kalau tidak formal setakat cakap sahaja, maka kita boleh pendekkan. Contohnya, my basic salary is not, saya boleh terus cakap apa? Isn't. But I have, pendekkan, I've. Pendekkan setakat untuk percakapan. So my basic salary isn't much, or my basic salary isn't high, but I've commission and allowance. I failed my English paper, so I have to. So have to, I have to menjadi I've to repeat this paper. So kita boleh pendekkan. So waktu kita pendekkan, ya menjadi pertuturan dan ya tidak formal. Kalau formal kita kena pisahkan have to, have not begitu. Okay, so I failed my English, so I have to repeat this paper. I have to repeat this paper. Jadi pendekkan sahaja lah. Okay, jadi setakat ini sahaja. Sampai sini sahaja. Saya harap kamu suka akan video saya. Okay, dan jangan lupa untuk memberi saya like, share dan subscribe. Okay, dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk WhatsApp kepada saya kalau ingin memesan book 2, book 1, dan kalau ingin menyertai kursus penulisan ataupun percakapan. Beritahu saya sahajalah. Nanti saya akan WhatsApp dan beritahu kamu harga dan sebagainya. Bagaimana membuat pendaftaran. Oke, sekian, terima kasih.